Dan kita ayat tu dicela. Tapi belajar ilmu-ilmu fardu ain ni gak. Lah budak-budak. Betul lah budak-budak lah. Kita pada tu je. Tapi orang ni kata apa? Ni bunyi hakikat. Bicara bab hakikat. Maqam fana, fanaul fana, maqam baqa, minallah, billah, lillah. Daripada Allah, dengan Allah, khana. Itu maqam baqa. Tak sudah lakung lah. Orang ngajar dia rakyat laku daripada Allah, dengan Allah hidup laku. Itu makan bakak, makan lihat bukan sebuah mulut. Dia laku di mulut dia. Anak murid pun kena Allah daripada Allah, 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 Allah. Tuhan, Jabariyah. Pada ni sama-sama dengan anak murid pun kena kelentong gitu je. Sebab tu terkadang sekarang ni walaupun tutup guru dia baca kita atas hakikah, tak capai atas hakikah. Sebab apa? Banyak duduk turun kepada syariat. Turun aja kita hakikah, kita hikam, tapi banyak turun pada syariat. Tu cerita bab sifat 20, tak capai maksud. Tapi kenapa turun aja hakikat buat gitu? Terpaksa lah. Sebab apa? Buat live. Boleh buat live. Tak? Tak capai nak bicara hakikatnya. Banyak duduk, peringat ni. Kita sifat 20 ni, pegangan kita begini ni. Ini makan zauk, ini makan syariat, makan etiqadi. Jadi, capai tak nak ngajar kita hikam? Kalau kena turun ke syariat sentiasa. Tapi kenapa turun gitu? Dah buat live. Pada buat live. Macam kita ni buat live. Jadi banyak kita kena selingan. Sama dah juga. Bila tu guru mengajar kita atas hakikat, bila buat live, dia kena peringat sentiasa. Kita sifat 20 jangan lupa. Sifat 20 jangan lupa. Walah, nak ngaji tak hikam tu, sifat 20 ke, fardu ain semayang ke, fardu ain tasawuf ke, ilmu yang bermanfaat serta amal. Kemudian daripada menuntut ilmu fardu ain bermanfaat dan kemudian ada beramal akan dia. Itu adab orang belajar. Tapi kenapa tunggu terpaksa kena turun? Sebab live. Saya mengaji dengan almarhum Tugu Jerman Makkah Baru. Kemudian saya belajar dengan almarhum Tugu Pasumit Gunung. Terutama sekali almarhum Tugu Jerman Makkah Baru. Memang hakikat sungguhlah. Hakikat. Hak mari belajar tu siapa? Orang hak belajar lama-lama belaka. Selesai, Tugu pun peringat balik. Kita pegangan, last Tugu peringat. Kita pegangan, kena duduk gini. Tugu peringat. Tapi masa hurah kita hikam ni, hurah hakikat pada ni. Tapi, walaupun hak depan ni orang ngaji betul-betul dah, Tugu letak mula di syariat. Sebab apa? Dalam ramai tu takut ada selit orang baru ke, mana kita tahu. Tapi yang mari kelas tu orang yang belajar lama belaka dah. Ada ni. Tak apa. Sebab apa? Tak ada rakaman. Bukan ada live. Ni terhad je. Ada di surau je. Bukan masjid pun. Surau je. Tak hikam, kita adurun napi. Alamun untuk buatkan hurah hakikat. Sebab apa? Sebab terhad. Tapi tetap tunggu peringat. Kita pegangan duduk sini. Maknanya masa hurah hakikat tu capailah maksud. Sebab dok kena ke syariat. Dok turun pada syariat. Ni kalau baca kita hikam, turun syariat, sambung kita hikam, turun syariat, tak kecapai hakikat. Tapi kenapa terpaksa tu buat gitu? Live tu. Live tu dia terlampau terbuka. Kena jaga. Takkan tercapai. Mana ni? Ni hak tu yang mursyid lah. Nak baca kot kita hakikat, kena buat gitu lah. Kena peringat pegangan. Tapi masa almarhum Tugu Jerman Makkah Baru memang dia hurah hakikat. Almarhum Tugu Pasumit Gunung pun kita juga. Tapi tak tinggal. Pegangan kita duduk gini. Saya tu peringat juga. Walaupun duduk depan tu lama-lama. Kita hikam Tugu Pulau Manis ni. Saya mula kenal
Umur saya 15 tahun. Tu mula-mula kenal kitab hikam syarahan Tokku Pulau Manis. Tu mula-mula kenal. Ada ni. Umur 15 tahun. Tapi pengalaman. Belajar dengan guru yang salah. Itu pengalaman. Belajar dengan guru yang salah. Syirik kapi, syirik kapi, syirik kapi. Lupa je syirik, lupa je kapi. Islam pagi, kapi petang. Islam petang, kapi pagi. Itu akhir zaman. Tengok lembu, dah ingat Allah, kapi. Ingat ayat tu. Pening kita orang mengaji. Dah kapi. Dah bila kita nak ingat Allah, tengok lembu, nampak lembu lah. Nak jalan pas sekarang ada ni. Tengok lembu, tengok kambing, tengok bini. Bini tengok tok lelaki. Tengok bini. Nampak Allah ke nampak bini? Nampak bini. Syirik lagi. Bini pula. Tok lelaki balik mengajar. Beri salam. Nampak siapa ni? Nampak abang lah. Syirik sebab dah nampak Tuhan. Dia tu kan mengajar ni. Ada tauliah. Betul yang wita tauliah. Tanya pihak buat autoriti lah. Karut-karut gitu pun ada tauliah. Lepas saya pindah Pasir Tumbuh tu, dalam pondok tak ada. Setahun lebih. Hati tu nak belajar kitab hikam. Hati tu nak belajar kitab hikam. Sapalah ke surau Tuan Guru Haji Abdul Rahman Kabaru almarhum. Sapa surau tu tengok-tengok ramai budak Pasir Tumbuh. Hok ngaji lama-lama. Hok kawan-kawan sendiri juga. Sepatah tak pernah cerita. Kawan tu, hok belajar lama. Hok Pasir Tumbuh. Ada. Senyap masing-masing. Hari yang pertama saya belajar kitab hikam syarat aku pulang ni dengan almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Kabaru. Tunggu cerita bab murtad maqam. Murtad maqam. Tunggu cerita tu. Ini hilang ni. Hak ni, hak bergelora ni hilang. Sebab apa? Dalam kitab hikam apabila sebut kata syirik ke murtad ke, bukan cerita syariat, cerita maqam. Dah hak saya belajar mula-mula di Terengganu tu murtad agama, syirik agama. Sebab apa? Itu bukan guru yang mursyid. Tapi kenapa pergi? Sebab ramai orang. Kita terpengaruh dengan ramai orang. Kita dah tidak nilai. Dah tidak nilai pun duduk pondok 2-3 tahun dah masa tu. Tak boleh nilai lagi. Orang kampung boleh nilai. Jadi kelas pertama tu Tuan Guru Haji Muhammad Kabaru cerita bab murtad maqam. Sesat. Oh, ni yang letak murtad kafir agama syirik agama tu kenapa pula? Tapi nak ceritanya, hak ada dalam kelas tu, hak Pasir Tumbuh belaka tu, senyap. Baik nak cerita. Nak cerita apa? Itu bukan ilmu fardu ain. Ada rezeki belajar tak ada masalah, tak ada berdosa pun. Bukan fardu ain. Mana orang belajar dengan guru yang mursyid, tak akad muka. Tak nak cerita hakikat. Dah. Dia tak kat muka pun. Duk berkawan dengan kita ni, syariat lah. Kitab syariat lah, tak ada cerita bab hakikat. Walau dia tiap-tiap minggu dia pergi tempat tu. Lama mana dah dia pergi. Tapi bila berkawan kita, sepatutnya dia tak sebut. Kita pergi tempat tu, surau tu, ada. Badan. Ini hak belajar dengan guru tasawuf yang mursyid. Hak belajar tugu yang tidak mursyid go masuk FB lah, nak cerita di hakikat, nak cerita di maqam. Ni tu tandaan guru tidak mursyid. Dan orang belajar tu pun tak layak. Fardu ain tauhid fiqh tasawuf pun tak selesai. Ingat molek dalam kitab Sarus Salikin tu. Nak belajar ilmu agama yang dipuji pada syarak ni, tetapi kemudian ada selesai, bukan sambil-sambil. Kalau dia selesai daripada menuntut ilmu fardu ain yang beri manfaat. Fardu ain beri manfaat ni tauhid, fiqh, tasawuf, kena ikut tertib dia. Dan kemudian daripada mengamalkan dia. Kemudian daripada selesai. Bukan kata belajar fardu ain sambil-sambil, belajar hak kita hakikat sambil-sambil. Tak ada. Selesai. Kemudian ada selesai daripada menuntut ilmu fardu ain yang beri manfaat dan kemudian daripada mengamalkan dia. Itu adab orang yang belajar.
Ada orang majar pula dan kita selikinya, hendaklah ia menegahkan akan orang yang belajar ilmu yang fardu kifayah dahulu dah selesai mengetahui ilmu fardu ain. Ni ada orang mengajar pula. Ni adab hak Imam Ghazali ni. Jangan permainkan adab. Tapi oleh kerana sekarang ni banyak seumpama tu, kita baca dalam kitab ni kok banyak ada keluar ni macam sekarang lah. 40 minit dah. 40 minit dah. Hak baca minhaj tu, jawapan tak baca lagi ni. Jawapan baca dah dia dah. Baca dah jawapan tadi. Maka ketahui ilmu bahawasanya pada demikian itu, pada perbuatan qadariyah ni, amalan qadariyah ni bersalah-salahan ulama. Jawapan dia dah tu. Jawapan dia. Bersalah-salahan ulama. Nak kena molek qadariyah, nak kena molek jabariyah. Qadariyah ni mari mana? Dia pakai zahir saja. Jabariyah ni mari mana? Dia pakai batin saja. Batin hakiki, batin hakiki. Hamba tak ada apa pun. Hamba ni umpama patung wayang kulit tu. Tu hamba hakikinya. Kalau ada kitab pula, hamba ni umpama bulu yang ringan yang diterbangkan oleh angin mengikut kehendak angin. Tu perumpamaan. Hakikinya gitu. Hamba ni umpama patung wayang kulit tu. Patung wayang kulit tu kan wak long, wak dogo apa gitulah. Dah wak long, wak dogo lah dah. Dia punya watak dia tu. Jadi patung tu bergerak ke tidak? Bergerak. Keluar suara ke tidak? Keluar suara. Tapi bergerak mari daripada mana? Adakah kulit itu? Suara mari dari kulit itu? Tidak. Itu batin hakiki. Macam kita lah. Kita bergerak ni perbuatan Allah. Suara keluar perbuatan Allah. Bukan kata suara wayang kulit saja, bukan mari daripada mulut kulit itu. Mulut gerak ke tak? Mulut di tangan dia gerak tau. Dia kontrol tangan kaki je, mulut tak gerak tau. Kan dia kontrol tangan kaki kan. Keluar suara ke tak? Keluar suara. Suara kulit ke suara tu dalam? Suara tu dalam, bukan suara kulit. Kita pun sama. Keluar suara ni bukan lidah kita buat. Ini semua af'alullah. Itu hakiki dia. Hak batin, hak zahir dia macam mana pula kita ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau sampai maqam hakiki, begitulah kedudukan dia. Tapi jangan buat pula, saya ni macam umpama wayang kulit. Jangan, tunggu pada akidah Jabariyah. Kita ahli sunnah, hak zahirnya macam mana, hak batinnya macam mana. Hak ni memang kena jelas sungguh. Kita ni kena jelas. Dia tak boleh, ya bang kali tak ada tak ada. Dalam bab akidah tak ada Dia kena tahqiq molek, kena jelas molek. Ahli sunnah ke gini ke qadariyah ke jabariyah ke tak ada. Tauhid tak ada. Kalau pekoh pelik nanti semula. Nanti semula tengok macam mana. Pada ni almarhum tubuh saya, Tuan Guru Babun Jibrin Kerandang, kalau hak dia tak pernah dengar, dia tak kata pun salah. Nanti dulu, nanti saya tengok semula. Pada ni tu belajar mengajar di Mekah 30 tahun. Wallahu alam, nanti saya tengok semula. Nanti tengok semula. Nak wallahu alam apa? Sebab apa? Sebab ditanya ni ada orang mengajar. Ada orang mengajar. Bila ada orang mengajar, tu kata nanti dulu Sebab ada orang mengajar. Mungkin ada kitab dia ambil. Mungkin ada pandangan. Sebab ada orang mengajar. Sekarang ni orang tanya satu persoalan kerana ada orang mengajar. Tu kata setakat saya tahunya, tak apa nanti saya tengok semula. Dia tak akan tolak serta-merta. Sebab apa? Peka. Tadi nak mati. Salah. Jati dulu, buka kitab dulu. Buka kitab dulu. Tu guru tu. Ngaji 40 tahun. Nak cerita peka. Tauhid tak. Tauhid tak ada. Tauhid tak ada. Orang tak ada. Ni akidah kita. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Ni qadariyah, ni jabariyah. Putus. Ada. Kena tahu tangga tu baru lepas fardu ain kita mengaji ilmu tauhid. Ada kitab Minhajul Abidin,
Zahir, nyata, tanda antara ini ahli sunnah, ini ahli bid'ah. Itu dalam kitab Minhaj. Fardu ain engkau mengetahui. Sana saya sedang mengajar di masjid di surah Iman. Hak subuh tu. Ni, bicara bab ni. Hak wajib engkau ketahui sebagai wajib aini, mengetahui tanda zahir. Nyata antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Wajib fardu engkau mengetahui. Sahih. Ni ahli sunnah. Nyata-nyata sahih. Ni ahli bid'ah. Fardu ain. Kita macam mana? Lalu bab ikhtiar usaha hamba. Ahli sunnah nyata ke tak? Qadariyah Jabariyah nyata ke tak? Memang kena nyata. Itu fardu ain kita. Tak ada on tak ada. Mana sekarang ni mari ujian orang bawa Qadariyah pun dah. Ini bukan ahli sunnah. Bawa pula Jabariyah, salah pengajar ilmu tasawuf haqiqah. Ni Jabariyah bukan ahli sunnah. Biar jelas. Kena beza molek antara Jabariyah dengan Ahlul Kashfi. Orang sampai maqam mukasyafah, maqam fana, maqam aulia. Saya biasa sebut dalam kitab Ad-Durrun Nafi, di awal kitab didatangkan 4 mazhab berkaitan dengan perbuatan hamba yang ikhtiari. Ahli sunnah wal jamaah, Qadariyah, Jabariyah dan mazhab Ahlul Kashfi. Ni. Sampai maqam mukasyafah, ni maqam aulia. Ada ni. Maqam Al-Kashfi, mazhab Al-Kashfi, hak dalam kitab Hikam. Tak tersahakah dicerita hak maqam ni. Kalau lakon maqam ni Jabariyah. Sebab saya sebut tadi tu, tok guru mengajar kitab Hikam, duk cerita bab sifat 20, duk cerita bab pegangan. Sebab apa? Live FB. Nak supaya boleh mengajar fokus, tutup live FB. Maknanya hak belajar dalam kelas tu, hak orang ngaji lama dah, budak-budak pondok belaka, orang kampung hak belajar lama dah. Apa boleh fokus. Habis sekarang ni semua live FB, nak fokus macam mana? Itu mengajar tasawuf haqiqah tu, nak fokus macam mana? Kita mengajar syariat je ni. Tapi selingan kena banyak lah, sebab sekarang ni macam-macam. Tambah pula kita live FB. Kita majid pada kolam ni pun, walaupun sebelum kita Minhaj, kitab Fatih Faridah sekalipun, tak padang gitu. Sebab mula-mula ngajar Fatih Faridah dengan Fathul Mu'in. Mula-mula. Habis Fatih Faridah, baru naik pada Minhajul Abidin. Tapi dalam kitab Minhaj ni tak cerita dah lah. Akidah Qadariyahnya macam mana tak cerita. Itu kena balik kepada kitab Tauhid lah. Tapi saya sebut dah sebelum ni kan. Qadariyah macam mana, Jabariyah macam mana, kitab Ahli Sunnah Jemaah macam mana. Ada ni. Nak pastikan Ahli Sunnah sungguh. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Takwil bekah. Ini kitab Ahli Sunnah Jemaah. Hamba ada pilihan dan perbuatan, takwil bekah. Yang menjadikan perbuatan Allah, hamba ada pilihan dan perbuatan pada zahir. Bukan bekah aja perbuatan Allah, memilih ni perbuatan Allah. Hamba berusaha pun perbuatan Allah, terdetik di hati pun perbuatan Allah, berkelip mata hamba pun perbuatan Allah. Jangan pula hamba memilih, hamba melakukan mutlak hak hamba, cuma tak bekah. Itu bukan ahli sunnah. Kalau Qadariyah, pilihan perbuatan mutlak hak hamba serta hamba bekah. Kita ahli sunnah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan pada zahir je. Hakikinya Jabariyah lah. Hak Tuhan belaka qada kan. Kisah Allah pada perbuatan kan. Ni. Sebab timbul sekarang ni hak bawakan ni. Dia kata ahli sunnah. Ahli sunnah macam mana? Hamba ada pilihan dan perbuatan takwil bekah. Kalau bekah tu Qadariyah. Tapi pilihan dan perbuatan hamba ni mutlak hakiki, bukan mutlak lughawi, mutlak sungguh, mutlak hak hamba, bukan hak Tuhan. Cuma takwil bekah aja. Tu bukan ahli sunnah. Tu bukan ahli sunnah. Ini banyak orang bawa gini sekarang. Memang kita akan beritahu begitu. Hamba memilih tapi takwil bekah. Hamba yang berusaha tapi takwil bekah. Tapi diri hamba memilih
Diri hamba berusaha. Itu pun af'alullah. Semuanya taksir datang dari Allah Ta'ala belaka. Bukan kata jadi di hujung tu Allah yang berkah. Memilih tu Allah yang buat. Kita gerak dari besar Allah yang buat. Oh, Jabariyah kita memang hakiki Jabariyah. Dia awak tak boleh terima Dia tak boleh terima hak batin, dia nak ambil zahir saja. Ada setengah golongan pula ambil zahir saja. Ambil zahir tak terima batin. Ada setengah golongan pula salah pengajaran tasawuf hakikah, dia ambil batin saja. Hak zahir lebih kurang gitu je. Bab pegangan pun tak kemah molek pun. Akhirnya tunduk pada Jabariyah. Berapa? Dia hanya ambil batin. Bukan batin yang sebenar tu. Hak batin yang sebenar, batin hak ada zahir. Itu batin yang sebenar. Ada ni. Kita di sana berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami yang sembah, kami yang minta pertolongan. Tapi hakikinya alhamdulillahirabbil alamin, hak Tuhan belaka. Sekalian qada qada rukun iman yang kena. Tutup buku situ je. Itu je. Tiba-tiba pilihan dan perbuatan hamba mutlak hak hamba semata-mata, bukan hak Tuhan. Tapi bila bekas di hujung barulah balik pada perbuatan Allah. Itu bukan sekalian qada qada. Itu bukan keesaan Allah pada perbuatan. Tapi itu bukan qadariyah. Qadariyah dia pilihan dan perbuatan hamba yang bekas. Itu qadariyah dengan kudrah, hadisah kudrah yang baharu, tenaga yang Tuhan letak pada diri hamba. Itu Mu'tazilah qadariyah. Ni bukan Mu'tazilah qadariyah, tapi bukan ahli sunnah. Sebab pilihan dan perbuatan hak hamba semata-mata, bukan hak Tuhan, cuma tak bekas. Dia ambil situ je ujung. Itu bukan ahli sunnah. Kena beringat molek. Ada ni. Sebab sekarang ni orang kenal dah, orang tahu dah. Orang atur rakaman sekarang ni. Oh, sekarang ni kan dia banyak belajar kan, pergi situ pergi sini, atur rakaman. Banyak yang bawa seumpama tu. Itu bukan jalan ahli sunnah wal jamaah. Itu kita fardu ain kita berjelas molek. Nyata zahir molek. Beza antara ahli sunnah dengan ahlul bid'ah. Qadariyah ataupun Jabariyah. Kalau bicara bab ni lah, bicara bab itu usaha hamba. Kemudian macam mana ni hak Qadariyah ni? Orang Islam buat amal. Bahkan Mu'tazilah Qadar ni ada dua madrasah pula dahulunya. Kalau cerita di kalangan ulama-ulama mereka. Mereka ada ulama-ulama mereka. Mereka ada madrasah mereka sendiri. Ada madrasah di Baghdad, ada madrasah di Basrah. Ni pok-pok ni dahulu. Bukan orang biasa-biasa. Ni. Jadi maknanya mereka beramal. Mu'tazilah ni contoh. Wasil bin Atta. Murid kepada Hasan Abbasi rahimahullahu ta'ala. Min kibarit tabi'in. Ulama tabi'in yang besar ni. Hasan Abbasri. Murid kanan dia Wasil bin Atta. Ini yang pertama tergelincir. Tapi siapa Wasil bin Atta? Cuba tengok dia punya latar belakang dia. Orang yang sangat warok, sangat kuat ibadah, qiyamul lail. Ni Wasil bin Atta ni. Orang yang sangat warok, sangat kuat ibadah. Ada ni. Bukan orang tak ada amal. Dan puak-puak Mu'tazilah ni pula bukan dia terpesong pada semua pegangan. Satu-satu pegangan je masing-masing. Hak ni terpesong pada satu pegangan. Pegangan lain okey. Hak ni terpesong pada satu pegangan. Pegangan lain okey, bukan kata mereka ni satu golongan yang sama terpesong pada semua, tidak. Hak terpesong pada perkara jahat, Mu'tazilah lain. Terpesong pada itu usaha, Mu'tazilah lain. Terpesong pada berkaitan dengan ayat Al-Quran, sama ada qadim ataupun baharu, Mu'tazilah lain. Pada ni dia Mu'tazilah lain ni. Di firqah-firqah yang berbeza. Sebab tu kalau tengok dalam kaum Marbawi, dia tulis situlah. Mu'tazilah dia tulis 20 puak. 20 mazhab gitulah dia tulis dalam kaum Marbawi. 20 dia kata dalam tu. Padahal dia
Di banyak-banyak fahaman lah. Faham tak? Jadi hak Mu'tazilah ni beramal ke tak? Beramal. Timbul. Macam mana amalan mereka? Macam mana amalan mereka? Kata Mazali rahimahullah, maka tahu alimu bahawasanya pada yang demikian itu, pada perbuatan amalan mereka ni bersalah-salahan ulama. Maka kata kil, kata setengah ulama, maka gugurkan, mana apa? Dibatalkan amalannya. Itu satu pandangan. Pandangan yang kedua, kata kil, kata setengah ulama, bahawasanya tiada gugur, mana tiada batal akan amal. Tak batal amal, tapi tuan tak terima sebab akidah salah. Satu pandangan, batal amal dia, gugur. Sebab Mu'tazilah Qadariyah ni, satu pandangan ulama menghukumkan iman tidak sah, kafir di sisi Allah, walaupun Islam hukum zahir. Gitu. Tapi pandangan yang muktamad, Mu'tazilah Qadariyah masih lagi sah iman dia, tapi berdosa besar, akidah yang bid'ah, akidah yang fasik, akidah yang sesat, akidah yang berdosa besar. Itu pandangan dia muktamad, tidak dihukumkan kafir. Jadi maka kata kil bahawasanya gugurkan kerana tempat i'tikad mereka itu, kerana pegangan mereka itu, maka amal mereka gugur, batal amal mereka. Sebab Mu'tazilah Qadariyah ni golongan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada perbuatan. Wallahu a'lam.